seorang lagi cuba serang. Ligrik melompat ke arah lelaki tu. Lutut dihentakkan ke muka dan siku dihentak atas kepala. Jatuh tergolek tak bergerak. "Maniam!" jerit lelaki yang ugut J tadi. Tiba-tiba telinga berdesing. Macam nak pecah gendang telinga tu. Bunyi loceng yang bingitkan telinga. Rupa-rupanya Maniam tu sambil Hindu. "Husin, azan!" jerit J. Husin terus azan. J, Ligrik dan Mat terus berselawat. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ini kita akan sambung cerita tragedi Jalan Sungai Besi part last. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, kasih subscribe dulu. Tekan loceng notification sekali. Tanpa membuang masa lagi. Sekejap je kan. Okay, jom je lah. Tanpa membuang masa lagi, jom, let's jump tu. Rapat kata dia. Dia cakap dia tak nak gaduh dan bagi tahu yang EU tu bukan isteri Robert. Udah, jangan banyak cincong, keluarkan ilmu kamu. Dia cabar je. Bila dah nampak dia bersungguh, J pun pagar diri dengan Ayatul Kursi dan surah Al-Fil. J tak nak serang, cuma menanti dengan ilmu cermin. Bermaksud apa-apa yang dia buat berpatah balik pada dirinya. Mereka duduk berhadapan sambil mulut masing-masing terkumak kamit membaca sesuatu. J baca ayat 81 surah Yunus 3 kali. Tiba-tiba pintu dibuka dan J tengok Robert masuk sambil tersenyum. Dia campak duit segulung. Tebal juga. Robert berkata, "J, kalau menang, lu angkat itu wang dan gua mengaku kalah." Lelaki Indonesia tu tersenyum sinis tengok J. J terdengar perkataan kulhu geni dari mulut lelaki Jawa tu. Dia salah gunakan surah Al-Ikhlas dicampur dengan mentera Jawa. "Ini ilmu kejawen ni," kata J dalam hati. Dia gunakan perantaraan jin. J terus baca Ruqyah Jibril untuk halang dia, seru jin. Lelaki Jawa tu pandang J dengan pandangan yang tajam. Dia terus baca mentera Jawa bersanadkan Sunan Kalijaga. "Allahumma salli wa sallim gelempuruk wong seniat ulu gelempuruk orang dadi saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dengan kuat, lelaki tu terkejut besar. Terkejut sebab J guna mentera Jawa. J berkata, "Kalau setakat kulhu geni tu aku tak takut. Itu mainan budak baru belajar. Kau ni kenapa bodoh sangat?" J perlekehkan dia. Tak semena-mena. Dia bangun dan bersalam, minta maaf banyak-banyak dengan J dalam bahasa Jawa. Lelaki tu berkata pada Robert, "Sorry bos, saya tak boleh lawan dia." J terus ambil duit yang Robert campak atas meja dan berkata, "Thank you Robert, besok gua boleh tutup kedai. Lu sudah bagi wang." Robert terdiam, tak berkata apa-apa. J bersuara lagi, "Robert, lain kali lu buat lagi, lu punya burung gua taruh dekat dahi. Saya pun belajar ilmu Dayak tau." Kemudian J keluar. Sampai dekat bawah, J nampak lelaki Jawa tu berdiri dekat bus stop. J berjalan ke arahnya. Dia tersipu-sipu malu bila tanya berapa Robert upah dia. "Tak dapat upah lah mas, aku kalah sama kamu," katanya. J keluarkan duit yang Robert campak tadi dan bagi RM200 dekat dia. "Nah, buat beli rokok gudang garam," kata J. Mulanya dia segan nak ambil. Bila J masukkan dalam poket baju dia, baru diam. Dia minta maaf sekali lagi dan ucapkan terima kasih atas pemberian duit tu. J terus sambung kerja dekat gerai. Lepas habis kerja pagi tu, J tidur sekejap. Sebab pukul 9 J nak hantar roti sardin dekat Bobby. Pagi tu pukul 9 pagi, J dah ada dekat depan kuil. Tak lama kemudian Sami datang buka ke pintu. J terus cari Bobby. Dia menyalak dan berlari ke arah J. Nampak dah bertanaga sikit lah dia.
J bagi dia makan roti sardin. Belai kepala dan badan dia berlapitkan plastik bungkusan roti sardin. J tak bagi dia jilat dah. Dia macam faham je sambil menyalak macam kecewa. Tengah hari tu J keluar dengan EU ke Bukit Bintang. Dia ajak tengok wayang tapi dia cakap tak sempat sebab movie The Last Boy Scout tu mula pukul 6 petang. EU dan J ni peminat Bruce Willis. Kalau awal boleh lah, kata J bagi tahu dia. Kemudian J teringat ada baki duit 800 yang Robert campak semalam. J ajak EU shopping. EU tanya, ada duit ke? Mentang-mentang aku niaga tepi jalan. Jawab J. Tergelak besar dia. J cakap ada, tapi limit 500 je. Banyak tu bang, kata dia. Bang? Dia panggil aku abang, kata J dalam hati. J tersenyum je. EU berkata, kenapa? Tak boleh panggil abang ke? Boleh. Lepas makan dekat food court Sungai Wang Plaza, J ajak EU shopping dekat Pertama Komplek dan Campbell. Sogo masa tu tak wujud lagi. J ajak dia pergi kedai Levi's tingkat 1 betul-betul depan eskalator tu. Kedai favorite J kalau nak beli jeans. EU pilih jeans 5505. Masa tu jeans Levi's tak macam harga Yahudi, walaupun memang produk Yahudi pun. Bila EU cakap nak beli kasut, J bawa pergi kedai adik angkat dia dekat hujung level yang sama. J tegur sales girl dekat kedai tu. Hai Atina. Hey Abang J, lama tak datang. Ya, kalau korang nak tahu siapa Atina ni, boleh tengok video Misteri Tasdik Titi Wangsa. Tahulah siapa Atina tu. Kemudian J perkenalkan EU pada Atina. Mereka pun sembang dalam bahasa Mandarin. Entah apa yang diborak pun tak tahulah. Tapi sesekali tu diorang pandang jelin dekat J. Tiba-tiba EU panggil J sambil pegang kasut Reebok. Bang, cuba pakai ni. Mesti cantik pakai dengan jeans tadi. J setuju. Bila EU tanya saiz kasut J, Atina pula mencelah. Abang J saiz 9. J biasa beli dekat situ. Itu yang Atina tahu saiz J. Terus Atina ambil kasut bagi dekat J. EU pun beli sepasang, model Reebok juga. Lepas selesai shopping dekat Pertama, EU cakap nak beli kaset kumpulan rock Hong Kong, iaitu Beyond. Beyond Top masa tu. J terus ajak dia pergi ke Campbell Complex tingkat 1. J bawa dia pergi kedai tempat dia biasa beli kaset. Pekerja dia nama Rose, gadis Cina berwajah Melayu. Hotel-hotel yang biasa main area Pertama atau Campbell ni mesti pergi kedai ni kalau nak beli kaset. Harga boleh tawar, mesti dapat free gift, kalender gambar artis dan layanan pun baik. Kemudian mereka turun ikut pintu belakang yang boleh tembus komplek Mushi Abdullah tu. Tempat ni antara kawasan panas jugalah jual beli dadah. Tiba-tiba kedengaran suara wanita menjerit minta tolong. J nampak seorang lelaki lari ke arah mereka sambil pegang beg tangan wanita. Ada 2 orang lelaki mengejar dari belakang. Bila dah sampai depan J, sengaja J hulu kaki menyebabkan dia tersembam jatuh ke tanah. Apa lagi jadi lauk lah dia petang tu. Dah bang, mati nanti budak India ni, kata J sambil halang tangan berada yang belum puas pukul tu. Rantai patung gajah yang dipakai peragut direntap dan dipijak-pijak oleh lelaki yang memukul tadi. Budak tu merayu jangan dihantar ke balai polis. Alhamdulillah, wang tunai dan barang kemas selamat. Tak ada yang hilang. Atas budi bicara kakak yang diragut, budak tu tak diserahkan kepada polis. Dia terus menghilangkan diri. Kemudian EU ajak J jalan kaki ke CM ni Central Market. J kata okey je. Bila sampai dekat depan bangunan Lee Rubber, J perasan mereka diekori. J terus tarik tangan EU ikut celah bangunan belakang bangunan menuju ke Lubuk Ampang. Tiba-tiba muncul di depan mereka 2 orang lelaki, masing-masing bersenjatakan kayu. J terdengar suara logat Tamil dekat belakang. Bila J toleh, rupa-rupanya budak lelaki India yang kena belasah tadi. Wah, nak balas dendam nampaknya ni, kata J dalam hati. You? J tengok cool je. Dia ni tak takut ke? Budak yang kena pukul tadi bercakap dengan kawan-kawannya sambil muncungkan bibirnya ke arah J.
kena berkeras aku kali ni. Setiap langkah mati aku. Bila lelaki tu mula melangkah je, J pun buka langkah jurus. Jari telunjuk J angkat ke atas dada kanan, tarik ke pusat sambil membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum La Yamutu. Terus J lepaskan jurus ke arah lelaki yang paling besar. Tercampak dia 3 kaki ke belakang, terus terbaring. Melihat kawannya terbaring, yang seorang lagi terus meluru ke arah J. Kali ni J main kasar. Jurus kali ni kuat. Dia jatuh dan mengalir darah dari mulutnya. Lelaki yang meragut tadi terus lari. J terus tarik tangan Iu keluar dari tempat tu. Sampai dekat Lebuh Ampang, mereka ambil teksi balik ke Jalan Kukrin, rumah Cik Nap. J suruh Iu rahsiakan kejadian tadi. J tak nak Cik Nap risau dan membebel. Sampai rumah Cik Nap, J terus mandi dan tukar pakaian. Dah dekat pukul 7 malam. Budak-budak J dah sampai kat gerai tu. J pun gerak. Masa J nak start motor tu, Iu datang dan bertanya, Atina pernah naik motor ni tak? J tak jawab, cuma senyum dan terus gerak. Jealous lah tu. Bila J sampai gerai, semua barang-barang dah siap. Tinggal nak tunggu pelanggan sampai je. Sementara tak ada pelanggan tu, J berborak dengan Mat tentang perniagaan mereka. Pukul 10 malam dah mula sibuk. Majoriti pelanggan masa pukul 10 malam sampai pukul 11 malam pekerja fajar supermarket. Lepas pukul 11 malam, pelajar-pelajar college pula. Waktu pukul 2 pagi sampai 4 pagi, biasanya GRO Emiko Club datang dengan pelanggan masing-masing. Masa J tengah sibuk kemas dapur, tiba-tiba dia ditegur. Dia macam, you niaga sini kah? Oi BJ, kau dari mana? BJ ni kawan main bola Liga Selangor masa J main untuk frame dulu. Dia main untuk tim RRI Sungai Buloh. BJ datang dengan K Kalidas, penjaga gol Selangor awal 90-an dulu. BJ ni handsome sikit, tapi BJ ni handsome tapi nakal sikit. Kalau dia nak ngorat perempuan India yang beragama Hindu, dia guna nama BJ. Kalau nak ngorat perempuan India yang beragama Kristian, dia guna nama Richard. Disebabkan gerai dah tutup, BJ janji dia akan datang minggu depan. BJ bersuara, minggu depan kawan aku buat birthday party dekat Emiko. Nanti aku singgah gerai kau. Sampai rumah, J baring dekat sofa. Tahu-tahu dah dekat pukul 7 pagi. Bangun terus solat subuh sebab dekat nak habis waktu. Lepas solat, J sambung tidur dalam bilik. Lebih kurang pukul 2 petang, J bangun. Lepas mandi dan solat, terus ke rumah Cik Nap. Sebab petang tu nak hantar Iu balik Jinjang. Esok Isnin, dia nak kerja. J dijamu bubur kacang hasil air tangan Iu. Sedap tak? Dia tanya. Sedap. Padahal manisnya amat, boleh potong kaki. Sambil makan tu, Iu asyik tanya hubungan J dengan Atina, sales girl dekat kedai kasut tu. J jujur dengan Iu biar dia puas hati. Macam biasa, lepas hantar Iu balik, J terus ke gerai. Hari Ahad malam Isnin memang tak berapa sibuk, jadi boleh relax sikit. J tebar cuci canai malam tu dan suruh Ujang buat goreng-goreng. Masa J tengah tebar roti canai tu, tiba-tiba terasa betis J digesil sesuatu. Bila J tunduk terus dia jerit, Bobby! Dia pun menyalak sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Bobby dihantar oleh Sami yang merawatnya tu. Terus J buat roti sardin untuk Bobby dan bungkuskan 3 keping roti canai untuk Sami tu. Happy J malam tu bila tengok Bobby dah sihat. Dan Bobby pun berselera makan. Hari Khamis, Iu call J. Dia nak jumpa dekat bangunan MCA Jalan Ampang lepas solat Jumaat. Seperti yang dijanjikan, lepas solat Jumaat dekat Masjid Kampung Baru, J terus ke bangunan MCA Jalan Ampang. Bila sampai, J tengok ramai orang. J percaya mereka adalah pelajar yang tengah berkumpul. J terus ke hujung bangunan, tempat yang dijanjikan. Iu keluarkan sepucuk surat dari fail. Dia ditawarkan sambung belajar di Australia. Beasiswa ditaja oleh MCA. Dan Iu minta pendapat J sama ada nak terima atau tak. J bertanya, mak ayah Iu tahu tak Iu dapat tawaran ni? Iu kata belum bagi tahu mereka lagi. Dia nak minta izin J dulu. Kalau J izinkan, dia pergilah. Kalau tak, dia terus kerja dekat MBF tu. J pun serba salah. Kalau diizinkan, dia pula kesepian.
tak izinkan, kesian dekat dia dan keluarga dia. You tentu nak bagi orang tua dia happy kan. Nak bina kehidupan yang lebih sempurna, takkan selamanya nak tinggal dekat rumah panjang jinjang tu. Dia tengok you ni seorang yang taat dengan orang tua dia. Apa orang tua dia nak, dia akan cuba dapatkan. Selain dari kerja dengan MBF, dia juga ejen insurans AIA. J bersuara, macam ni you balik nanti bincang dengan family. Abang tak boleh halang cita-cita you. Kan ini peluang yang you impikan masa kita sembang dekat frame dulu. You mengangguk. Lepas makan dekat Ampang Park, J hantar dia balik jinjang. Sampai sana J dipelawa masuk oleh maknya. J masuk dan dihidangkan Chinese tea dan rambutan. J tengok tak ada pun gambar Jesus dan Maria walaupun dia Kristian. Corok pun tak ada. Yang mengejutkan lagi bila maknya beritahu mereka semua tak makan babi. Dekat pukul 5 petang, J minta diri untuk pulang. Maknya bungkuskan J rambutan yang dia tak habis makan tadi. J berkata, baik betul nanti dengan saya. You baik dengan anak saya, tu pasal saya pun baik lah. Tak macam itu Robert. Tiba-tiba J teringat pesan mak dia. Dia pernah cakap, kalau kita baik dan hormat orang, musuh pun lama-lama nak berbaik dengan kita. Baru je nak start motor, abang Iu, Leong, sampai. Dia baru balik kerja. Leong cakap jangan balik dulu, tapi J beritahu malam ni dia nak berniaga. Lain kali dia datang lah. Balik tu J tak ikut jalan Kuching, dia ikut jalan Ipoh. Sebab nak singgah rumah pakcik dia, nak hantar duit kutu. J dulu main kutu dengan makcik dan pakcik dia. Salah satu cara menabung. Sampai dekat Esso Simpang Segambut, tiba-tiba gerak hati J mengatakan dekat depan ada roblok. Almarhum guru J ajar amalkan baca ayat 80 surah Al-Isra'. InsyaAllah gerak hati kita kuat. J memang tak ada lesen motor sampai sekarang. J berhenti kejap, baca Al-Fatihah sekali, selawat 3 kali dan ayat 9 surah Yasin 3 kali dan berdoa, Ya Allah, hindarkan aku dari ditahan polis dan JPJ di jalan raya dan selamatkanlah aku dari sebarang bahaya. Hanya padamu tempat aku mohon ampun dan perlindungan. Amin. Betul-betul depan balai polis Sentul ada roblok. Operasi motosikal. J perlahankan motor dia. Alhamdulillah, dia langsung tak ditahan. Bagi isyarat tangan, suruh jalan. Sampai rumah, budak-budak dah bersiap nak tolak stol niaga diorang. Dia tengok Bobby masih baring dekat bawah pokok. Bila stol ditolak je, dia jalan depan sekali, macam ketua kumpulan. Dia masuk mandi dan salin baju. Lepas solat maghrib, barulah dia ke gerai. Lebih kurang pukul 9 malam, seorang staf Emiko datang, order nasi lemak sambal kerang untuk 30 orang. Dia tanya siapa nak makan. Budak tu cakap malam esok ada orang India buat birthday party. Baru je teringat yang VJ bagi tahu minggu lepas kawan dia nak buat birthday party dekat Emiko tu. Petang esoknya pukul 6.30, nasi lemak sambal kerang dah siap. J buat special sikit sebab kawan VJ yang order. Guna beras cap naga, beras yang terbaik lah masa tu. Lepas maghrib, Usin hantar nasi lemak ke Emiko. Majlis mula pukul 8.30 malam. Tengah sibuk memasak tu, J terdengar suara, Brother, depan stall ni boleh parking sekejap tak? Kita orang ada makan-makan dekat kelab. Sekejap tak apa brother, jangan sampai pukul 4 pagi. Nanti stall tak boleh tolak keluar. Bila J palingkan muka ke arah lelaki tu, dia terkejut. Ini lelaki India yang gaduh dengan aku kat Lembu Ampang tu, kata hati J. Belum sempat J tundukkan muka, lelaki India tu toleh ke arah J. Mata bertentang mata. Perang kejap lagi ni, fikir J. Lelaki tu pun terus panggil kawan dia yang dah keluar dulu dari kereta. Waduh. Kedua-duanya berpatah balik. Pemandu kereta bercakap dengan kawan-kawannya sambil menjelin tajam dekat J. Kemudian mereka berjalan terus ke kelab. Tiba-tiba penjual roti bermotosikal yang sedang makan roti canai panggil J dan berkata, Adik, hati-hati. Tu tadi lelaki India, nanti dia datang balik lepas makan dekat kelab. Baik awak pergi sembunyi. Ni macam punya orang, parang mesti ada dalam kereta. J terus panggil semua budak-budak dan ceritakan dari A sampai Z.
J bagi tugas masing-masing kalau berlaku sesuatu. Hussein awal-awal dah letak paku payung dekat depan dan belakang tayar kereta lelaki India tu. Mat dan Ligrik akan jadi pembantu J. Mat ni ahli bela diri Nasrul Haq. Ligrik pula ahli tomoy dan silai sending. Ujang pula J bagi handphone Motorola. Kalau mereka buat ham lampau, terus call Simon, kepala gangster Lok Yu masa tu. Mereka bayar wang perlindungan tiap-tiap bulan. Ada apa pun masalah, memang Simon suruh call dia. Dalam pukul 11 malam, J nampak mereka datang beramai-ramai, macam filem Tamil. Jalan mendanda dan kola baju dinaikkan. Lelaki India 3 orang ke arah J dan berkata, "Itu hari saya kalah. Ini hari kita tengok siapa mandi darah. One by one lah kalau lu berani." Seorang lelaki India sahut cabaran Mat. Dia terus meluru sambil buat tendangan taekwondo. Mat berdiri tegak selamba je. Terpelanting lelaki tu dalam besen cuci pinggan macam dihumban seseorang. J dah standby dengan jurus yang dia pasang. Kalau dia angkat parang, memang jurus maut dia dapat. Giliran Ligrik pula ke depan. Seorang lagi cuba serang. Ligrik melompat ke arah lelaki tu. Lutut dihentakkan ke muka dan siku dihentak atas kepala. Jatuh tergolek tak bergerak. "Maniam!" jerit lelaki yang ugut J tadi. Tiba-tiba telinga berdesing. Macam nak pecah gendang telinga tu. Bunyi loceng yang bingitkan telinga. Rupa-rupanya Maniam tu Sambi Hindu. "Hussein, azan!" jerit J. Hussein terus azan. J, Ligrik dan Mat terus berselawat. "Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Rabbi fanfaqna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim." Berulang kali hingga loceng berhenti berbunyi. Tiba-tiba bunyi anjing menyalak dan terdengar suara menjerit kesakitan. Bobby datang gigit peha Maniam. "Stop fighting, stop fighting!" J toleh. Rupanya Vijay yang datang. Tak lama kemudian, orang-orang Simon pun datang lepas Ujang telefon mereka. "What happened J?" tanya Vijay. J cakap, "Pergi tanya dekat kawan-kawan dia." Budak-budak Simon pecahkan 2 kereta milik lelaki India dan kawan dia tu. Simon call Ujang dan suruh J tutup kedai masa tu juga. Dia tak nak J bersoal jawab dengan polis. Mereka pun terus kemas kedai. Vijay pula sibuk uruskan kawan-kawan dia yang cedera tu. Sebelum balik, Vijay datang jumpa J dan minta maaf. Lepas balik bergaduh dengan geng-geng Vijay tu, J tak sedap badan, macam nak demam pun ada. Genggenang telinga dia masih sakit macam kita dalam pesawat turun nak mendarat tu. Sampai rumah, J mandi dan tidur. Mat kejutkan J untuk solat subuh pukul 6.45 pagi. Dia pun terbabas juga. Biasanya pukul 6 dia dah terjaga. Bila semuanya lambat bangun, maka beratulah dekat depan pintu bilik air macam cerita Piramli tu. J sambung tidur kejap lepas solat subuh. Pukul 10 pagi J terjaga bila Husin ketuk pintu bilik ni. "You call," katanya. You tanya lagi apa pendapat J. Keluarga dia suruh pergi sambung belajar. Dia pula berat hati nak tinggalkan J. J tanya You dekat mana. You cakap dia dah ada dekat rumah Cik Nap. Dia naik taksi dari Jinjang ke Cochrane. J cakap dalam 15 minit nanti dia sampai sana. Bila J sampai, You tengah berborak dengan Cik Nap sambil makan ubi rebus cicah dengan sambal tumis bilis. J bersuara, "Cina Bukit pandai makan ubi rebus ke?" "I apa pun makan lah, janji halal." J pun ikut makan sekali. Kemudian J ajak You keluar. Cik Nap pesan jangan lama-lama sebab petang tu dia nak ajak You cari tudung. J bawa You ke restoran nelayan Titi Wangsa. Restoran pertama tempat dia cari makan tahun 1988. Masa tu penyanyi Wan dengan Fauzal Latif selalu buat persembahan dekat situ. Sebelum ni restoran nelayan terletak di bangunan daya bumi milik Cikgu Abdullah, usahawan dari Kelantan. Dia juga pemilik syarikat bas Budaya Express. You order kuih tiaw goreng, J cuma makan roti bakar je. You cakap dia takut kehilangan J kalau dia sambung belajar. J bertanya, "Kenapa you cakap macam tu?" "Sebab saya tengok abang mesra dengan Atina lain macam. Bukan macam hubungan adik dan abang macam Atina cakap." J gelak besar bila dengar You cakap macam tu. Kemudian J panggil pelayan dan minta sebotol air mineral dan berkata, "Nanti You minum air ni ya.
biar fikiran tenang. J buka penutup botol, bacakan Al-Fatihah 1 kali, ayat 4 surah Yusuf mula dari inna ra'aitu sampai lil sajidin 3 kali, diikuti Allahumma la qalbahu kama la yanta lil daudal hadid 1 kali. Doa penunduk dan pelembut hati. J buat macam tu supaya Iu dengar nasihat dia dan akur dengan permintaan keluarga untuk sambung belajar. Doa ni juga baik untuk pasangan yang bermasalah. Jangan sesekali digunakan untuk tujuan maksiat. Allah akan bayar cash nanti, kata almarhum Guru J. Walaupun mungkin J akan bersedih, tapi dia bangga kalau Iu berjaya nanti. Selesai membaca, J suruh dia minum sikit. Lebihnya boleh minum dekat rumah. Iu minum tanpa rasa curiga. J berdoa dalam hati supaya dia setuju sambung belajar. Hampir sejam dekat situ, J ajak Iu balik sebab petang nanti Iu nak temankan Cik Nap cari tudung. Sampai dekat jalan Kokrin, Cik Nap suruh masuk dulu. Dia dah siap buat cempedak goreng. J cakap tak apa sebab nak cepat. Kemudian Cik Nap ke dapur cari plastik dan bungkuskan cempedak goreng tu. Tiba-tiba masa Cik Nap ke dapur tu, Iu cium pipi J. Terkejut J. Dosa kecil je bang, tak apa, kata Iu sambil gelak manja. Nasib baik Cik Nap tadi, kata J. Bahaya ni, silap langkah boleh hanyut. Tak lama kemudian Cik Nap datang dan berkata, nah J, cik tahi kau bawa dari kampung kemarin. Tak ada siapa nak makan. Tu Cik Nap goreng bila Iu dengan kau datang. J ucapkan terima kasih dan minta diri. Masa J bersalam dengan Cik Nap, sempat lagi Iu kenyit mata. J senyum je. Sampai dekat rumah, J tolong budak-budak siapkan mana yang belum siap. Macam biasa, pukul 6.30 petang mereka bergerak ke lokasi berniaga. Malam tu malam Ahad, kebiasaannya ramai pelanggan lepas tengah malam. Sampai gerai, J tengok stok Maggi cuma tinggal 2 kotak je. Tak cukup. Biasanya malam minggu boleh habis 5 kotak. Orang Cina biasanya cari Maggi tengah malam. J pun suruh Ujang beli lagi 2 kotak dekat Fajar supermarket tu. Balik dari Fajar, Ujang bagi tahu ada staf Fajar kena histeria. J acuh tak acuh je sebab tengah sibuk masak. Tak sampai 5 minit, Fazil, storekeeper Fajar, datang minta sesiapa yang boleh ubat tolong staf Fajar yang kena histeria tu. Kau tolong tengok je. Tiba-tiba mak tegur dari belakang. J dan Fazli terus ke Fajar. Staf yang kena histeria tu dah dibawa ke bilik pengawal keselamatan. Dekat situ dia sedang dirawat oleh seorang pengawal keselamatan berasal dari Kepulauan Borneo. Dari mentera yang dibaca, J tahu dia keturunan Bugis. Hampir 10 minit jugalah staf tu masih belum pulih. Kejap menyanyi, kejap rengek. Tak mahu keluar ni benda, kata dia. J bertanya, kau orang Bugis ke brother? Ya, samalah kita. Kemudian dia suruh J pula cuba. J pun baca Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah 3 kali dekat tapak tangan. Kemudian genggam, tepuk di antara 2 belikat sambil doa tadi dibaca 3 kali. Alhamdulillah, tiba-tiba dia terbatuk dan sedar. J minta air mineral dan bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali pada air tu. Lalu J sapukan ke muka mangsa histeria tu. Mangsa tersedar tapi macam kebingungan sikit. Lepas J pastikan dia betul-betul pulih, baru J balik ke gerai. Sampai dekat kedai, diorang tengah sibuk. J suruh Ujang tebar roti canai. J pula buat goreng-goreng. Pukul 3 pagi, Maggi tinggal 2 bungkus. Stok Maggi tadi 4 kotak, baki tinggal 2 bungkus je. Masa tu Maggi sup baru RM1.50 semangkuk. Balik awal lagi hari tu. Alhamdulillah, pukul 4 pagi dah ada dekat rumah. J mandi dan terus tidur. Dapatlah tidur sekejap sebelum solat pukul 6 pagi tu. Pagi tu J tak sambung tidur lepas solat subuh. Dia tak rasa mengantuk. Dia pergi basuh baju yang direndam semalam. Lepas basuh baju, dia pergi cuci motor. Sejak Iu datang, dia memang tak sempat nak cuci motor. Masa tengah cuci motor tu, telefon berbunyi. Wak J, Amoy call. Husin panggil dari dalam rumah. Apa hal pagi-pagi buta call ni? Rupa-rupanya nak balik jenjang pukul 9. Suruh J hantarkan. Katanya pukul 8.30 pagi J dah sampai dekat pintu gate rumah Cik Nap tu. Masih berkunci. Belum sempat nak panggil, Iu keluar dengan kain batik ni.
J bertanya sambil sorong motor. You pakai kain siapa tu? Kain saya lah. Petang semalam masa beli tudung, cik nak belikan kain ni. Bila J masuk, ada roti canai dengan kuah kari atas meja. Cik nak bersuara. Kau rasa roti canai cik nak buat tu J boleh lawan kau tak? Cik nak guna belakang dulang untuk tebar roti canai tu, style mak-mak dekat kampung kalau nak buat roti canai. J tengok dekat tepi pintu ada beg pakaian Iu. Bila Iu perasan J pandang beg tu, dia terus berkata, "Bang, saya jadi sambung belajar, jadi saya bawa baliklah beg tu semula. Abang semalam bagi saya minum air jampi kan? Bangun tidur je saya rasa nak pergi sambung belajar." "Betul kan bang? Air jampi kan?" "Taklah, air tu untuk tenangkan fikiran you. Sekarang you dah tenang, you dapat buat pilihan yang betul." Sebelum balik, Cik Nak berpelukan dengan Iu macam anak dan ibu. Iu berkata, "Cik Nak jangan risau, nanti saya balik cuti, saya mesti datang sini." Mata Cik Nak dah berair. J pun ikut sedih. Tiba-tiba dekat luar pintu, Iu sempat berkata, "Kalau J bawa perempuan lain datang sini, Cik Nak halau perempuan tu je." Sempat dia bergurau nak tutup rasa sebab dia. Pukul 10 pagi mereka sampai Jinjang. Leong pelawa J masuk. Dia tengok ada sebakul durian dalam rumah. Dia macam faham, terus ambil parang pendek, dijamu dengan durian tembaga J pagi tu. Sambil makan durian tu, Leong tanya sejauh mana seriusnya hubungan J dengan adik dia. J cakap biar Iu habis belajar dulu. Habis belajar nanti baru fikir. Masa tu Iu baru umur 22 tahun. J pun ambil kesempatan bertanyakan tentang ura-ura Iu nak kahwin dengan Robert sebelum ni. Leong kata mereka terpedaya dengan lakonan Robert. Dia nampak mewah dan baik, selalu ambil berat tentang Iu dan ibu bapanya. Masa mereka semua bersetuju untuk menjodohkan mereka berdua, barulah tembelang Robert pecah. Rupa-rupanya dia terlibat dengan sindiket ceti haram dan kongsi gelap. Iu hanya berdiam diri masa abangnya bercerita. Pukul 11.30 pagi, J minta diri untuk pulang. Sampai dekat rumah, Mat dah balik dari pasar. J terus tukar pakaian dan siapkan barang-barang untuk jualan malam ni. Budak-budak lain belum bangun lagi. Kebiasaannya pukul 2 petang baru bangun. Pukul 3 petang masing-masing buat kerja yang dah J tetapkan. Mat uli tepung roti canai, Ligrik buat kuah kari dan dal, Ujang potong segala barang berkaitan dengan mi goreng dan nasi goreng. Husin pula siapkan barang-barangan untuk minuman. J pula buat nasi lemak dan sambal. Asri dan Dim Panjang tugas mereka letakkan barang dalam stol sebelum bergerak. Bobby pula jadi pengiring pergi dan balik. Begitulah rutin mereka setiap hari. Akhirnya hari yang paling J tak suka pun tiba. Iu akan berangkat ke Australia. Berlepas dari Subang Airport, transit di Changi Airport, Singapura. Sehari sebelum berangkat, J jumpa dia dekat Main Court Hotel Jalan Ampang. Pelajar tajaan MCA yang terpilih semua berkumpul dekat situ sebelum bertolak ke Subang Airport. Tak banyak yang mereka buatkan dalam pertemuan tu. Selepas seminggu Iu ke Australia, J dikunjungi seorang pelanggan tetap. Dia bekerja sebagai seorang chef. J dipelawa untuk isi jawatan kosong sebagai chef dekat Hotel Istana KL. Tanpa berfikir panjang, J terima tawaran tu. Sekurang-kurangnya kesibukan dia nanti dapat mengubat rasa sedih ditinggalkan. Hari berganti hari, hinggalah masuk bulan ke-6 baru dia dapat berbual dengan Iu. Itu pun selepas beberapa kali Iu call dari sana ke rumah Cik Nap. J beritahu yang dia dah kerja dekat hotel. Iu apa lagi happy sangatlah bila dengar. Dia berjanji akan pulang bercuti lepas cukup setahun dekat sana. Disebabkan masing-masing sibuk, mereka hanya berbalas postcard setiap bulan. Tahun 1994, J terputus hubungan dengan Iu sebab Cik Nap pindah rumah dekat Wangsa Maju. Iu tak dapat hubungi J dan bila J ke rumah Iu pula dekat Jinjang, mereka semua dah berpindah ke rumah Leong dekat Taman Maluri Kepong. Nombor telefon rumahnya pun dah tak dapat dihubungi sejak berpindah. J jadi buntu tapi dia berserah pada Allah. Mungkin dah takdir tak dapat bersama Iu. Tahun 2006, masa J sibuk nak sediakan sajian perkahwinan Datuk Siti dan Datuk K, J terima call dari Iu. J terkejut dari mana dia dapat nombor handphone J. Masa tu J kerja dekat KLCC Convention Center.
Sejak tu mereka berhubung balik sampailah sekarang ni. Tak cerita tanya Abang J. Salinglah berkunjung-mengunjung bila musim perayaan. Sekarang ni Iu ibu tunggal kepada 4 orang anak setelah kematian suami beberapa tahun lalu. Okey. Dah habis dah cerita Abang J ni. Nak lagi ke cerita Abang J ni? Ke nak rehat dulu? Buat cerita lain pula. Macam mana? Kalau nak lagi, komen Abang J dekat bawah. Jangan lupa support saya dengan tekan butang like dan share ya. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.